Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton di rumah? Semoga kita berada dalam rahmat Allah dan juga sentiasa ceria bersama keluarga dan insan yang tersayang. Baik, kembali ke dalam rancangan Cik Man iaitu Jawapan Panas Cik Man. #korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan pada kali ini kita membawa satu hadis yang orang kata tidak kurang pentingnya, yang ada kaitan dengan pembentukan rumah tangga ataupun perkahwinan. Itu satu hadis yang sahih riwayat Bukhari. Itu hadisnya yang berbunyi, tunkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara, iaitu limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzati din taribat yadak. Okey, apa maksud hadisnya? Perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara. Itu kerana hartanya, kerana keturunannya. Harta iaitu lima liha. Mal itu membawa maksud harta. Okey. Kemudian kerana keturunannya, lihasabiha. Hasab itu adalah keturunan. Kemudian wali jamaliha, itu jamal, kecantikanlah. Kita pernah dengar hadis yang lain, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik, indah dan menyukai keindahan. Dan yang terakhir walidiniha, iaitu kerana agamanya. Kemudian Nabi sambung frasa akhir, fadfar bidzatid din. Tapi hendaklah utamakan ataupun cubalah mendapatkan orang kata tujuan perkahwinan itu kerana agama, taribat siadab. Maka nescaya kamu akan beruntung. Jadi hadis ini berkenaan dengan orang kata bukan perintah Nabi untuk menikahi perempuan itu kerana cantik ataupun kerana harta ataupun kerana keturunan. Tetapi hadis ini menceritakan bagaimana kebiasaan manusia apabila ingin mencari jodoh. Iaitu hadis ini merujuk kepada kaum lelaki sebab selalunya dari segi fitrahnya yang mencari itu adalah lelaki, yang dicari itu adalah perempuan. Walaupun tidak mustahil ataupun tidaklah dikatakan buruk perangai kalau perempuan yang meminang lelaki, sebagaimana yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Khadijah propose kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah kalau perempuan yang meminang lelaki, ya. Sebagaimana satu kenyataan yang berbunyi, wanita yang meminang lelaki adalah wanita yang mulia. Sementara itu, wanita yang meminang laki orang, perempuan yang berani. Baik, kemudian kita sambung hadis ini, iaitu berkenaan dengan tujuan ataupun objektif ataupun orang kata maksad. Maksad ni tujuan lah, ya, dalam bahasa Arab. Seseorang lelaki itu apabila meminang ataupun ingin menikahi perempuan itu kebiasaannya kerana 4. Iaitu seorang lelaki itu dia akan tengok perempuan tersebut ada harta ke tidak, ya. Ataupun yang keduanya, seorang lelaki itu akan tengok, seseorang itu akan tengok keturunan dia baik-baik ke tidak. Ayah dia siapa, ketua perompak ke, imam masjid, mak dia siapa, bertudung ke ataupun tak bertudung ke, kaki bawang ke dan seumpamanya. Kemudian yang ketiga, kebiasaannya lelaki ataupun perempuan lah, mana-mana pun akan melihat pasangan yang ingin dinikahinya itu dari segi kecantikannya, handsome ke, ala-ala Syahrukhan ke, ataupun ala-ala kajol ke dan seumpamanya. Dan seterusnya, agama itu diletakkan di akhir dalam hadis ini, iaitu kerana agama. Jadi jangan salah faham bahawa hadis ini bukan menyuruh kaum lelaki ataupun perempuan kalau nak berkahwin pilih 3 ni. Maknanya nanti akan ada yang kata, oh ni kalau ikut susunan yang pertama sekali harta. Jadi dalam 4 ni harta yang paling penting sekali, tak, ya. Tapi nak menunjukkan bahawa kebiasaannya orang kalau nak cari pasangan, maka inilah antara ciri-ciri yang akan dinilai ataupun yang akan diperhatikan daripada orang yang nak dijadikan pasangan tersebut, iaitu harta, ulang lagi sekali, keturunan, kecantikan dan juga agama. Tapi jangan lupa, selepas agama itu Nabi menambahkan frasa, hendaklah kamu rebut, hendaklah kamu dapatkan pasangan itu yang elok agamanya, kerana nescaya nanti kamu akan beruntung. Jadi dalam hadis ini kita kena kenal pasti tujuan utama kita untuk berkahwin adalah membina suatu hubungan ataupun rumah tangga yang bersifat kekal. Sudah pastinya kita ingin melihat
rumah tangga tersebut akan sentiasa harmoni, akan sentiasa orang kata berada dalam keadaan bahagia, dan walaupun ada macam-macam perkara yang berlaku, ribut melanda, tapi disebabkan ada satu nilai yang paling penting yang dipandang orang kata agung oleh agama, iaitu nilai agama seseorang itu dapat mengekalkan perkahwinan tersebut. So di antara empat ini tadi sudah pastinya nilai agama menjadi pengikat ataupun menjadi pasak kepada kekalnya sesebuah keharmonian rumah tangga. Baik, Cik Man mendapat soalan daripada netizen yang mengatakan, Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik Man, sebenarnya dalam rumah tangga ni apakah penting seorang lelaki itu ingin mencari wanita yang orang kata boleh menjaga anak-anaknya, ataupun sekadar wanita yang orang kata pandai memasak ke, macam mana? Jadi dekat sini tuan-tuan, berkenaan dengan jodoh sebenarnya dia sangat subjektif, ya. Kadang-kadang minat seseorang terhadap seorang perempuan itu, ataupun minat seorang perempuan terhadap seorang lelaki itu, dia tak sama dengan orang lain. Ada orang lelaki yang meletakkan syarat perempuan tu mesti belajar tinggi. Ada orang lelaki yang meletakkan syarat, saya tak kisah dia pendek pun okey juga. Yang penting dia faham saya. So ada kepelbagaian yang bersifat subjektif yang menjadi persepsi daripada seseorang terhadap pasangannya. Tapi untuk lebih lanjut lagi, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali ke rancangan Jawapan Panas Cik Man. InsyaAllah hari ini kita membincangkan satu hadis yang orang kata tidak kurang penting untuk dibincangkan berkenaan dengan perkahwinan. Ya. Perkahwinan ini adalah suatu fitrah manusia lah. Semenjak daripada dicipta manusia, di mana Adam ada pasangannya Hawa, kemudian diikuti dengan manusia selepas itu berkembang. Bahkan perkembangan manusia ini berpunca daripada perkahwinan, iaitu perhubungan antara lelaki dan perempuan ataupun suami isteri. Jadi kita lihat di sini bahawa institusi perkahwinan itu memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat. Maka sudah pasti pembentukan masyarakat itu mesti berada daripada asas ataupun dicipta daripada asas yang paling kukuh. Maka asas di sini adalah perkahwinan, di mana seorang suami dan isteri apabila dia bernikah kemudian dia menghasilkan keturunan, maka disitulah pentingnya peranan suami dan isteri dalam memilih pasangan hidup masing-masing. Jadi kita ada adat kita, kemudian kita ada orang kata budaya-budaya kita dalam memilih, Arab dengan budaya dia, kemudian Melayu dengan budaya Melayunya, kita ada orang kata merisik, kemudian ada bertunang, kemudian tukar-tukar cincin, kemudian ada kenduri kahwin, sampailah selesai majlis perkahwinan itu. Apa pun nak disebutkan di sini, benda-benda tu semua apa yang telah ditetapkan syariat, mana yang wajib, maka itu yang paling penting untuk kita pegang. Adapun selain daripada itu, maka ia bersifat harus ataupun bersifat sunnah, ataupun perkara-perkara yang hanya mengindahkan sahaja perjalanan perkara-perkara yang wajib tersebut. Contohnya, Cik Man bagi contoh berkenaan dengan institusi perkahwinan, ya. Dalam istilah perkahwinan ini ada kita panggil hantaran ataupun mas kahwin ataupun mahar. Tiga-tiga ni wujud dalam cerita-cerita yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi di antara tiga-tiga ni tadi, yang paling penting, yang paling menjadi kewajipan kepada pasangan pengantin, iaitu khususnya kepada lelaki, adalah mahar ataupun mas kahwin. Ya, mas kahwin itu bahasa Melayu lah, mahar dalam bahasa Arab. Jadi kena fokuskan yang ni, kena utamakan yang ni, itu yang menjadi tujuan. Adapun satu lagi istilah yang kita panggil sebagai hantaran, yang benda ni sekadar orang kata budaya sahaja. Kalau nak buat tak apa, kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Dia tidak memberi kesan kepada sah ataupun orang kata tak sahnya sesebuah perkahwinan. Jadi Cik Man suka sekali untuk berkongsi kepada masyarakat. Mungkin yang menonton ni waktu-waktu pergi ni pagi kan, budak-budak pergi sekolah, kemudian anak-anak muda semua mungkin ada yang masih berdengkur lagi lepas sembahyang subuh ataupun ada yang keluar awal. Jadi yang tinggal tu mungkin
bakal mak mentua. Jadi bakal mak mentua ni Cik Man nak kongsi sikit acik-acik, kalau nak memudahkan perkahwinan anak-anak tu kena tengok dari segi ekonominya, kemudian dari segi kemampuan diorang. Sebab sekarang ni kadang-kadang banyak isu-isu yang viral ataupun isu-isu yang tersebar dekat blogger, di kalangan orang kata dalam internet, Twitter, Instagram, soal perkahwinan ini yang menjadi orang kata sesak nafas ataupun orang kata seolah-olah menjadi penghalang itu bila bercerita tentang duit ataupun bercerita tentang perbelanjaan perkahwinan. Jadi perbelanjaan perkahwinan ini yang paling kita nampak sekali jelas dekat sini adalah soal hantaran. Ada setengah budaya bila bukanlah Cik Man nak kata hantaran tu tak boleh, tapi jangan sampai menyusahkan orang. Sebab kita kena tahu dalam proses perkahwinan ini suatu proses yang mulia untuk membina masjid, untuk mengelakkan anak-anak itu daripada terjebak di dalam maksiat ataupun perkara yang merupakan satu sunnah yang utama juga oleh Nabi dan Rasul, di mana Nabi sendiri mengatakan siapa yang tidak berkahwin maka bukan daripada golonganku. Jadi apabila kita tengok ada anak-anak muda yang orang kata berjuang ataupun struggle untuk menjaga dirinya, maka dia mengambil keputusan untuk berkahwin, maka disitulah peranan anak-anak, disitulah peranan kita sebagai orang dewasa ataupun ibu bapa ataupun orang yang ada pengaruh seumpamanya membantu mereka, mudah cara mereka sesuai dengan agama ini yang memang suruh ataupun memilih perkara yang senang-senang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu senang dan Allah tak nak menyusahkan kita. Dan satu lagi dalam hadis, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Maka janganlah kita persukarkan perjalanan agama. Dan salah satu daripada perjalanan agama adalah aktiviti perkahwinan. Sebab kita tahu kahwin itu ibadah. Walaupun kita nampak kahwin itu seronok-seronok nak peluk-peluk, tapi sebenarnya kahwin itu ibadah. Macam mana dikatakan ibadah? Adanya akad nikah, adanya perjanjian, adanya kefahaman bahawa tanggungjawab antara satu sama lain. Maka sudah pastinya proses untuk melaksanakan perkahwinan itu mesti berlangsung dalam keadaan yang sangat memudahkan. Jadi kita faham bahawa hantaran ini adalah suatu perkara yang merujuk kepada budaya. Dia bukan merupakan rukun nikah, dia bukan merupakan syarat sah nikah. Maka Cik Man mengharapkan semoga golongan mak-mak, maklum, mak-ngah, bapak-bapak memudahkan urusan. Janganlah letak hantaran tinggi-tinggi. Adanya budaya tukar-tukar dulang, 17 bertukar 11 dulang, 1 dulang hati nyamuk, 2 dulang hati kera. Payah. Mana nak dikorek budak tu. Akhirnya bila diorang tertekan, duit tak cukup, mereka mengambil jalan yang singkat, nak merasai nikmat perkahwinan, tapi disebabkan tak ada duit, kahwin lari engkau. Kalau kahwin lari okey lagi, tapi ni tak lari-lari, tak kahwin, tiba-tiba dah nikah aja kan, ataupun tak nikah tiba-tiba dah beranak saja. Jadi benda-benda ini yang kita kena ambil perhatian supaya permudahkan urusan perkahwinan ini dapat menyelamatkan mereka daripada maksiat dan akhirnya dapat melunaskan tuntutan perkahwinan itu sendiri. Jadi Cik Man nampak dekat sini selalunya yang menjadi isu adalah isu hantaran perkahwinan. Kedua-dua belah pihak, antara pihak lelaki dan perempuan, sebaik-baiknya berbincang ataupun bermesyuarat nak buat keputusan yang terbaik supaya nanti memudahkan kedua-dua pengantin, anak masing-masing melaksanakan perkahwinan. Okey, kita kembali selepas ini dengan topik ataupun perbahasan yang lebih menarik. Alhamdulillah, kembali ke jawapan panas Cik Man, #korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi kita masih lagi membahaskan tentang hadis pernikahan ataupun perkahwinan. Jadi tadi sebelum berhenti rehat tadi Cik Man ada cerita pasal hantaran. Okey, itu memang sudah menjadi budaya lah kita tengok perkahwinan di kalangan masyarakat kita ni, antara topik penting yang nak dibincangkan. Berapa ribu waktu datang merisik tengok anak dara macam mana reti buat air ke tidak, tumis bawang macam mana kan. Jadi benda-benda yang macam tu akhirnya nanti akan memberi kesan kepada institusi perkahwinan. So sekarang ni kita nak bincangkan tentang hantaran, di mana
perkara-perkara begini tidak diletakkan sebagai syarat sah kepada perkahwinan, maka semoga kita mempermudahkan urusan, merendahkan nilai hantaran bagi sesiapa yang tak mampu. Tak adalah nanti kita sampai meminjam kepada ahlong ke ataupun buat pinjaman besar semata-mata nak melunaskan perkahwinan. Zaman Nabi dulu pun berlakunya perkahwinan. Sebagaimana yang Cik Man sebut bahawa perkahwinan ini adalah perkara yang fitrah. Bahkan Nabi ketika mendengar ataupun mengetahui sahabat baginda Abdul Rahman bin Auf bernikah, maka Nabi mendoakan, barakallahu laka aulim walau bisyah. Semoga Allah memberkati kamu dan buatlah walimah. Walimah ni maknanya kenduri perkahwinan. Sebab tu dalam kad perkahwinan tu ada tertulis walimatul arus. Jadi Nabi memerintahkan, Nabi mencadangkan, buatlah kenduri walaupun seekor kambing, walau bisyah. Jadi semuanya ukur baju di badan sendiri. Jangan paksa diri, jangan kita rasakan kita tercabar dengan jiran sebelah, dulu dia kahwin dengan katilnya sekian-sekian ribu, dengan satu set persalinan lengkap. Lepas tu ada satu budaya pula, kalau rumah orang kahwin tu, pengantin perempuan sebelum tengah hari tu, waktu pagi pukul 8, pukul 9 tu, dia ada upacara tukar-tukar baju. Kejap jadi orang Jepun, kejap jadi orang India, kejap jadi orang Cina, kejap jadi orang kata makhluk asing, kemudian kejap jadi Melayu balik, betul Iban balik Kadazan. So benda-benda macam ni makan kos dan dia tak perlu pun sebenarnya. Bahkan kalau nak di samping itu mungkin melibatkan pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat. Sedangkan yang kita cari dalam sesebuah majlis perkahwinan yang kita harapkan kekal itu adalah sebuah rahmat daripada Allah. Semoga majlis tersebut diberkati Allah. Maka orang-orang dewasa yang terlibat, penganjur yang terlibat, ibu bapa yang terlibat, wali yang terlibat, mereka yang memegang kuasa dalam soal urusan perkahwinan ini, semoga diharapkan dapat mempermudahkan, khususnya ataupun terutamanya dalam urusan hantaran. Cik Man bukannya tak pernah jumpa dengan orang-orang yang dia sangat mudah. Yang penting dia utamakan mas kahwin saja. Itu pun orang kata mas kahwin ikut negeri ni ada yang sikit, ada yang banyak. Itu merujuk kepada Jabatan Agama Negeri. Jadi dari segi hantarannya terpulanglah nak. Setakat mana yang kau nak bagi terpulanglah. Yang penting kau jaga anak acik elok-elok. Maknanya ada dalam sejarah walaupun di zaman moden ini yang tidak terikut dengan arus kemodenan, yang tak buat majlis perkahwinan yang berdabak besarnya, kemudian yang tak buat majlis perkahwinan sampai membazir, tetapi insya-Allah alhamdulillah kekal sampai bertahun-tahun, sampai ke anak cucu, beranak pinak semua. Jadi itu yang dituntut di dalam agama. Jadi bila kita merujuk balik kepada orang kata hadis tadi itu, kebiasaan manusia memilih pasangannya kerana harta, benda tu tak salah sebab ini kecenderungan manusia. Tapi janganlah dijadikan harta itu sebagai objektif utama untuk kita berkahwin. Sebab harta yang banyak akan berlakunya susut. Hari ini bisnes ribu-ribu, besok mungkin kita rugi. Jadi benda tu tak kekal. Kalau kita berkahwin meletakkan harta sebagai motivasinya, besok tak mungkin kita boleh hidup susah senang bersama. Sebab waktu kahwin mula-mula tu sebab kaya aja. Dengar cerita dia ni CEO, tengok bankrupt, dah minta cerai, kemudian bergaduh lagi sama rumah tangga. Maka itu kelemahan yang ada pada harta. Lagi satu berkenaan dengan harta ni pula, kita yang terpaksa menguruskan harta, bukan harta yang menguruskan kita. Jadi mungkin berlakunya sesuatu kekurangan ataupun bencana dengan harta, maka disebabkan harta kita hilang, kita tak dapat meneruskan kehidupan, akhirnya membawa kerugian. Kemudian Nabi sebut selepas itu pula, apa dia? Tujuan perkahwinan ini kerana keturunan. Nak tengok keturunannya, bapa dia ustaz ke, datuk dia mufti ke, ataupun orang kata mungkin nenek dia ni seorang ustazah ke, mak dia pakai tudung labuh dan seumpamanya. Maka itu sebagai suatu perkara yang bagus juga, sebab mungkin boleh terjadi dalam satu lingkungan yang solehah itu, mak ayah dia tutup aurat dengan sempurna, berpegang pada agama, maka insya-Allah anak-anaknya berpegang juga pada agama. Tapi yang paling penting dalam institusi perkahwinan ini ialah kita melihat individu yang nak terlibat secara langsung dalam hidup kita itu. Contohnya kalau seorang lelaki, dia tengok akhlak perempuan itu, okey baik, insya-Allah
boleh menjamin kebahagiaan. Ini dari segi agama. Walaupun mak ayah dia tak berapa kuat agama, ayah dia mungkin ada tinggal semayang ataupun lewat-lewatkan semayang. Berbanding ada satu situasi pula, ada di kalangan ibu bapa yang kuat berpegang pada agama, tapi anak yang nak kahwin tu pula tak kuat agama, terlibat dengan penyalahgunaan dadah, terlibat dengan zina, kemudian bersikap zalim, suka pukul perempuan, kaki botol dan seumpamanya, maka perlu dinilai dari sudut individu yang nak terlibat dalam perkahwinan itu. Jadi benda-benda begini kita kena tengok bahawa tak semestinya seorang ayah yang ustaz akan anak dia akan mendapat anak yang baik juga ataupun yang alim. Tak semestinya seorang yang jahat akan mendapat anak yang jahat, sebab dia bergantung kepada sejauh mana seseorang itu bergaul, sejauh mana seseorang itu membina dirinya dalam kehidupan. Kalau dia tak dapat ilmu agama daripada bapaknya, mungkin dia dapat ilmu agama daripada jiran dia. Kalau dia tak dapat ilmu agama daripada atuk dia, mungkin dia dapat ilmu agama daripada guru-gurunya di sekolah. Maka itu yang menjadi kayu ukur kebaikan seseorang. Kalau memang dia nak agama, dia sendiri cari. Silap-silap dia akan menjadi pendakwah kepada mak dan ayahnya. Okey, kita berhenti setakat itu dahulu. Tapi kita belum habis lagi berkenaan dengan hadis pernikahan ini. Kita sambung pada esok hari. Jadi jangan ke mana-mana nanti pada waktu yang sama. Kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man esok hari. Assalamualaikum.